Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Alfred Jabu Numpang memuji tindakan rakyat di negeri ini kerana tidak terlibat dalam Perhimpunan Bersih 4.0 di Padang Song Keng Hai pada 28 hingga 30 Ogos lepas. Jelasnya pada hari pertama perhimpunan tersebut didapati kurang daripada 3,000 rakyat berkumpul dengan hari berikutnya kurang mendapat sambutan. Katanya ini jelas menunjukkan bahawa rakyat di Sarawak memilih untuk hidup bersatu padu dan tidak mudah terpengaruh dengan ansih-ansih luar. Sehubungan itu, beliau mahu rakyat di negeri ini terus mengekalkan keharmonian dan saling hidup bersatu padu antara pelbagai kaum memandangkan ia merupakan unsur penting dalam pembangunan. Beliau berucap demikian mewakili Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem merasmikan sambutan Minggu Perpaduan dan penutupan kempen Kibar Jalur Gemilang Negeri Sarawak 2015 di Dewan Suara Kota Semarahan semalam. Terdahulu, Menteri Bidang Pembangunan beliau Datuk Abdul Rahman Karim Hamzah dalam ucapannya memuji usaha Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sarawak mengumpul ke semua kawasan rukun tetangga KRT di negeri ini dengan singkat. Ini memandangkan ianya bukanlah sesuatu perkara yang mudah kerana pihak jabatan perlu berdepan dengan pelbagai peringkat termasuk ketua kampung dan adun kawasan dalam hal itu. Mengulas lanjut, beliau berharap agar pihak jabatan berkenaan dapat bekerjasama dengan masyarakat peringkat akar umbi dalam memastikan perpaduan rakyat di negeri ini kekal ke arah kemajuan negara. Secara keseluruhan, Sarawak memiliki 890 KRT dan 22,685 ahli jawatan kuasa. Koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak. Skor memerlukan 600,000 tenaga kerja mahir dan separuh mahir sehingga tahun 2030. Bagi memenuhi permintaan itu, Sarawak perlu mengeluarkan seramai 40,000 tenaga kerja mahir dan separuh mahir pada setiap tahun berbanding 11,000 yang sedia ada. Sehubungan itu, Menteri Pengurusan Sumber dan Alam Sekitar II, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menyeru golongan belia di negeri ini agar lebih proaktif dan bertindak pantas bagi memenuhi permintaan itu. Ia juga bagi merealisasi aspirasi kerajaan yang mahukan Sarawak negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Jelas Datuk Amar Awang Tengah, aspirasi itu dapat dicapai kerana Sarawak mempunyai sumber kekayaan baharu iaitu skor yang bakal memberi impak pembangunan yang akan dinikmati oleh rakyat seluruh negeri. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Forum Belia Tegas Siri 2 di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pembangunan Keluarga Rozi Yunus. Hampir 800 peserta hadir pada forum sehari itu. Pengorbanan para veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam mempertahankan negara tidak dapat diukur dengan wang ringgit. Menyedari pengorbanan dan bakti yang mereka kerajaan sentiasa mengambil langkah positif dalam memastikan kebaikan veteran terus dibela dan terpelihara. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV Major Jeneral Datuk Wira Haji Muhammad Nur Daud berkata, untuk tujuan itu sejumlah 2.3 bilion ringgit setiap tahun disediakan bagi pembayaran pension dan pelbagai bantuan seperti kebajikan, perubatan sara hidup serta pembayaran elawan kenangan dan ex gratia bagi membela nasib veteran ATM. Major Jeneral Datuk Wira Haji Muhammad Nur berkata demikian pada Majlis Penyampaian Pingat Jasa Malaysia PJM, Persatuan Veteran Tentera Tidak Berpencen Sarawak di Lundu. Pada majlis tersebut, seramai 47 veteran dari sekitar Kuching dan Lundu menerima PJM mereka. Setakat ini, jabatan itu mengurus dan mentadbir lebih 360,000 veteran ATM di seluruh negara. Beliau turut menyaksikan majlis serah tugas antara pengarah JHEV Sarawak, Lieutenant Colonel Mande Juhid, kepada pengarah yang baharu, Lieutenant Colonel Duming Serit. Lieutenant Colonel Mande akan bersara pada Januari tahun depan. Komuniti tempatan digesa supaya bersama memelihara dan memelihara alam sekitar, terutamanya tempat-tempat pelancongan supaya sentiasa bersih, selamat dan menarik. Pengarah Pejabat Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Negeri Sarawak, Surya Charles Buas berkata demikian sewaktu ditemui media pada program Embos One Malaysia Green, One Malaysia Clean, Merita Mud Spring di Limbang. Program menanam pokok yang menjadi gimmick perasmian program tersebut sebagai memupuk kesedaran awam akan pentingnya menjaga dan mengekalkan keindahan alam sekitar. Program itu bersempena Kem Motivasi Tahunan ke-9 Jawatan Kuasa Pemuda dan Wanita Persatuan Heng An Malaysia.
Ada natural, ada itu Maya Resort, semua natural dia, bukan orang bikinnya. Mat sini ya, dia adalah salty dan dia adalah bagus untuk kulit. Selain menyertai acara itu, peserta program itu turut dibawa melawat rumah panjang, rumah unggi di Kampung Palas Limbang sebagai pendedahan kepada kebudayaan dan adat resam suku kaum Iban. Program kunjungan pelancong ke Festival Kek Lapis bersempena Rekatan Sarawak 2015 Anjuran Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak PPES di Medan Niaga Permaidani Boyan Gersik Surabaya yang terletak di seberang tebingan Kuching bermula semalam. Timpalan Pengarah 2 Unit Pembangunan Usahawan PPES Frederick Robert Rangga ketika ditemui oleh RTM berkata program yang julung kali diadakan mendapat sambutan baik sesuai dengan ketibaan ramai pengunjung bersempena cuti persekolahan. Festival yang berlangsung selama 9 hari itu mempromosi pelbagai rekaan baharu kek lapis dan menampilkan gabungan usahawan kek lapis yang terkenal dari sekitar Kuching. Rata-rata pengunjung yang ditemui mengakui keunikan kek lapis terutamanya dari segi keenakannya. Jadi kat sini banyak pilihan. So banyak pilihan you boleh ada boleh tengoklah mana yang sesuai menepati cita rasa. Orang kata kalau kena bila dah rasa tu baru tahu mana yang sedap kan. Jadi saya dah sampai sini rasanya banyak pilihan, boleh pilih mana satu nak rasa. And we tasted the prune brownie in a restaurant and we really liked it. We bought one for our friend in Kuala Lumpur, so we want to bring it from here. Selain daripada kek lapis, turut menjadi tumpuan burger soses yang mengguna perisa laksa sebagai perencah. Futsal berupaya menjadi salah satu platform kepada masyarakat untuk membudayakan aktiviti bersukan. Sehubungan itu, Menteri Muda Sukan Datuk Lee Kim Shin berharap penganjuran kejohanan Futsal Piala Sarawak 2015 berupaya menjadikan masyarakat sihat khususnya dalam golongan belia selari dengan agenda utama Kementerian Pembangunan Sosial Sarawak. Di menambah, selain membudayakan sukan dalam kalangan belia Sarawak, kejohanan futsal itu juga memberi peluang dan ruang kepada pemain dari seluruh bahagian untuk mempamer bakat dan bertanding ke peringkat tertinggi. Ini juga menepati misi dan visi kementerian untuk mengenal pasti bakat-bakat baharu dalam sukan futsal. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan kejohanan futsal Piala Sarawak 2015 di Stadium Bandaraya Miri. Kejohanan 3 hari bermula Jumaat lepas melibatkan 24 pasukan merangkumi kategori lelaki dan wanita. Johan akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM2,000 beserta sijil dan piala selain akan mewakili Sarawak ke Liga Futsal Kebangsaan FAM Felda 2016. Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri Williamawan Ikom bakal merasmikan acara penutupan yang akan berlangsung hari ini. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Baik, antara liputan acara dalam agenda hari ini, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riot Jaim menyempurnakan Majlis Pelepasan Larian Aman bertempat di Dewan Masyarakat Padungan yang telah pun berlangsung pada pukul 6.20 pagi tadi. Sementara itu, berlangsungnya peringkat akhir pertandingan perahu naga antarabangsa bersempena Rekatan Sarawak 2015 di tebingan Sungai Sarawak Kuching mulai 2 petang hingga 3 petang. Manakala Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Promosi Pendidikan Teknikal Datuk Len Talif Saleh akan menyempurnakan program Karnival Belia Merdeka Sati Sejiwa 2015 di kawasan lapang Taman Selera Baji Jaya dan Dewan Serbaguna Kampung Seberang Serikeh pada pukul 8 pagi ini. Di samping itu, Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri Williamawan Ikom akan menyempurnakan majlis penutupan perlawanan peringkat akhir kejohanan tinju Golden Glove Kebangsaan 2015 di Kompleks Kubaharia Kuching pada pukul 7.30 malam. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Taufik. Silakan.